Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua? Sihat ke? InsyaAllah kami di sini mendoakan anda berada dalam keadaan sihat sejahtera. Terutamanya, Alhamdulillah, kita dah berada di penghujung Ramadan ni. Yang mana hari ini, hari Rabu, 19 April 2023 bersamaan dengan 28 Ramadan 1444 Hijrah. Tadi saya tanya, apa khabar anda? Sekarang ni saya nak tanya pula, apa khabar Ramadan kita? Ada bila sebut tentang apa khabar Ramadan ni, ada yang termenung sekejap. Hai, okey ke tidak Ramadan aku ni? Amalan-amalan aku ni diterima ke tidak? Ada ke tanda-tanda amalan aku ni diterima? Kalau nak tahu para penonton sekalian, hari ini itulah yang mungkin kita akan sentuh dan kita akan sembang-sembangkan. Yang mana hari ini tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru seindah kasih. Kita bawakan topik kita hari ini, bermaknakah Ramadan ini? Yang mana saya sangat bertuah untuk membincangkan dengan lebih lanjut berkaitan dengan topik kita ini, berkaitan dengan bermaknakah Ramadan bagi kita. Kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Firdaus Subhi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ke Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah Ustaz. Puasa hari ini. Ya Ustaz. Alhamdulillah. Mestilah kena puasa Ustaz. Cumanya Ustaz, mungkin ramai yang tak sabar nak menanti untuk perbincangan kita bermaknakah Ramadan ni kan. Tambah-tambah bila kita lihat ada, yelah usaha dah ni. Cuma kita risau tiba-tiba amalan kita ni mungkin ada yang tak diterima. Allahu akbar, na'udzubillah min zalik. Dan kita nak tahu juga apakah tanda-tanda amalan itu diterima. Boleh insya-Allah kita akan bincang lagi Ustaz ya. Cumanya para penonton sekalian, kami amat alu-alukan soalan daripada anda. Caranya bagaimana nak tanyakan ni? Mudah sahaja. Anda boleh tinggalkan soalan anda di ruangan komen di Facebook rasmi kami Tanyalah Ustaz TV3 ataupun boleh terus sahaja hubungi kami talian 1-800-881677. Insya-Allah kami arahkan soalan daripada anda semua. Baik, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bermaknakah Ramadan? Jadi sebagai permulaan diskusi kita, perbincangan kita, macam mana dikatakan Ramadan yang terbaik bagi seseorang hamba kepada penciptanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma amma ba'd. Da'i hadari, para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, seluruh kru-kru Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Berbicara kita berkaitan tentang bermaknakah Ramadan ini dan apa kaitan dan hubung kaitnya dengan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lain, Ramadan adalah merupakan bulan yang cukup istimewa bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak kelebihan-kelebihan yang diutarakan sepanjang hari-hari di bulan Ramadan itu. Bahkan Allah sendiri menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, jelas sekali di permulaan tentang kewajipan puasa itu. Allah menyebut, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat itu Allah tujukan kepada orang-orang yang beriman, tidak kepada orang yang lain. Betul. Maknanya sesiapa yang merasakan dirinya beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, tumpukan maksud daripada ayat yang Allah minta dan Allah panggil kita. Dan kemudian apa yang Allah panggil? Allah minta kepada kita supaya kita berpuasa. Sudah tentulah puasa itu berlaku pada bulan Ramadan. Dan di hujung daripada ayat itu menarik. Allah menyatakan la'allakum tattaqun. Kerana Allah nak minta kita dapat melahirkan pada setiap hari-hari di bulan Ramadan itu menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maknanya kita bertakwa kepada Allah? Subhanallah. Insan yang apabila mereka berjaya untuk meraih takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan menjadi insan yang tenang. Mereka yang akan memperolehi saadah, kebahagiaan di saat ketika keberadaan mereka itu di dunia dan juga keberadaan mereka semasa berada di hari akhirat kelak. Pertama, kalau kita melihat di dalam ayat suci Al-Quran secara langsung, contohnya dalam surat Talaq, Allah menyatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan kepadanya jalan untuk menyelesaikan masalah. Hidup kita ni penuh dengan pelbagai bentuk masalah.
Kadang-kadang kita mencari penyelesaian masalah itu menggunakan akal kita. Bagaimana cara yang terbaik. Tapi hakikatnya di saat ketika seseorang itu meletakkan hubungan yang begitu rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimaksudkan dengan kalimah takwa itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, maka masalah akan dapat diselesaikan dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat jawapannya. Jawapannya akan dapat diselesaikan kerana Allah sendiri yang memberitahu ayat dalam bentuk bersyarat. Maknanya kalau ayat bersyarat ni pasti akan ada jawapan. Siapa kalau katakan di dunia kita kata siapa yang melintasi ataupun melanggar lampu isyarat merah, dia akan dikenakan saman. Tengok depan tu dah ada kamera yang sedang menanti dan menunggu, memang kena. Tetapi bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dengan ayat sedemikian rupa, confirm selesai masalah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, wa yarzuqhu, bukan sekadar masalah, rezeki Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan dalam keadaan kita tidak menyangka rezeki itu dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab rezeki itu bukan datang daripada kita. Walaupun kita usahakan dengan pelbagai bentuk cara dan juga dengan pelbagai bentuk perancangan-perancangan yang rapi, yang kalau kita rasakan dari sudut akal kita, confirm kita akan berjaya, tapi hakikatnya semua yang mendatangkan rezeki itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah berikan jaminan. Orang yang bertakwa, rezeki akan diberikan oleh Allah. Maka itulah makna daripada Ramadan yang kita cuba usahakan pada kali ini. Maka apakah kita bersedia ataupun tidak, itu yang perlu untuk kita bicarakan dan bincangkan pada pagi ini, insya-Allah. Insya-Allah. Objektif akhir berpuasa di bulan Ramadan adalah nilaian takwa, dan kehebatan orang yang bertakwa itu Allah tunjukkan jalan keluar daripada pelbagai masalah, dan Allah rezekikan dari jalan yang tak disangka-sangka. Itu yang mungkin dapat kita bawakan sebagai mukaddimah permulaan perbincangan kita pada awal pagi ini. Cuma saya nak mohon kepada anda semua untuk tonton, bukan sekadar tonton, terutamanya bagi mereka yang menonton di Facebook rasmi kami, Tanyalah Ustaz TV3, kalau boleh bantu kami untuk kita sebarluaskan ilmu yang kita bincangkan pada pagi ini dengan tekan butang kongsi ataupun dengan izin share, supaya lebih ramai dapat menonton dan menerima manfaat, insya-Allah. Baiklah, Ustaz, ada soalan daripada Syahir Alia di Facebook kita ni, katanya, apakah makna sebenar kejayaan seseorang itu ketika berpuasa, dan bagaimana menjaga kualiti puasa itu agar tidak hanya mendapat lapar dan dahaga? Macam mana tu, Ustaz? Baik, terima kasih kepada saudara ke saudari ini, Syahir Alia, atas soalan yang dikemukakan. Sebelum daripada itu saya ingin menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apakah makna sebenarnya kejayaan seseorang itu ketika berpuasa? Kita nak mengukur kejayaan seseorang ketika berpuasa, jangan diukur dengan material. Ya, maknanya kalau katakan dia berjaya berpuasa penuh daripada hari pertama sampai hari ke-30. Masjid mengadakan satu anugerah. Siapa yang berjaya puasa hari pertama, dia buat report dan kemudian buatlah laporan-laporan yang disediakan. Dia dapat hadiah sekian banyak, wang sekian banyak. Itu bukan dikatakan sebagai salah satu hakikat kejayaan dengan berpuasa. Sudah tentulah kita nak melahirkan insan yang sifatnya memiliki seperti mana dalam ayat yang saya katakan tadi. Makna hakiki kejayaan bagi orang yang berpuasa, dia berjaya melahirkan sifat takwa kepada Allah. Ada ciri-ciri takwa itu? Ada ciri takwa di saat ketika dia berpuasa. Sebab itu tadi nak mengelakkan lapar dan dahaga ketika berpuasa, cirinya adalah takwa. Sebab hadis Rasulullah SAW, Rasulullah pernah menyebutkan, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai di kalangan orang yang berpuasa itu tiadalah baginya laisa lahu min siyamihi, tiadalah baginya puasanya itu melainkan hanya lapar dan juga dahaga. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, man lam yada' qaula zur falaisa lillahi hajatan min an yada'a ta'amahu wa syarabah. Ya, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, time berpuasa bercakap dengan percakapan yang kotor. Maklum sahajalah sudah menjadi adat dalam kehidupan sebelum Ramadan pun begitu. Waktu bulan Ramadan pun saya tak boleh tahan juga nak bercakap juga perkataan-perkataan meneruskan kotor. hobi dia. Disebut dia tak boleh tinggalkan. Bahkan disebut dalam hadis wal amal bih, dan dia beramal. Maksudnya dia lakukan kerja-kerja tersebut, maka Allah tidak berhajat dengan puasa yang dia lakukan. Dia tinggalkan makan, dia tinggalkan minum, bagi Allah tidak ada ertinya, disebabkan dia tidak menjaga adab sebagai seorang yang berpuasa. Konsep kita berpuasa, kejayaan kita apabila kita berjaya meraih takwa. Secara ringkas, bila sebut takwa itu bagaimana? Takwa itu ada 4 cirinya seperti mana yang disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Yang pertamanya, dia akan timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tak timbul dalam diri kita rasa takut nak buat dosa?
mengumpat contohnya, rasa takut tak kita nak melakukan dosa tersebut. Orang yang terasa dosa di saat ketika dia tercakap ataupun berkata dengan perkataan-perkataan tersebut, hatinya akan terdetik ketika itu. Tak takutkah dosa? Lantas ketika itu dia akan bersegera beristighfar kepada Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Jadi jelas sekali daripada ayat itu disebut itu sebenarnya ciri orang bertakwa tu dalam surah Ali Imran juzuk yang keempat. Jadi Allah menyebut di antara ciri orang yang bertakwa ketika mereka melakukan kesalahan, dosa yang dilakukan, fahishatan aw zalamu anfusahum, mereka menzalimi diri mereka. Tiba-tiba mereka teringat tentang Allah Subhanahu wa taala, peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru. Allah menggunakan huruf fa dalam ayat tersebut, itu memberikan arti dia tidak bertangguh lagi untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bersegera minta pada Allah. Terus. Fastaghfaru, mereka bersegera untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang dia lakukan. Pertama timbul khauf, takut. Yang kedua iaitulah al-amalu bitanzil. Dia beramal, usahakan dalam diri untuk beramal dengan setiap ayat-ayat ataupun perintah yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan. Ada usaha dalam dirinya, ya. Dan yang ketiga ar-ridha bil qadil. Timbul sifat sedikit redha, alhamdulillah, inilah dia rezeki yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Apapun yang dapat, makan, tengok nasi lemak aja waktu ketika berbuka, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Makanan basi, ya, kami menghadapi bulan ni, ya, berhadapan dengan makanan yang basi ketika itu. Dan buat bagaimana? Dah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tindakan itu postmortem perlu ada. Cuma dari surah apa yang berlaku ketika itu semua sudah ditakdirkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, redha dengan sedikit. Dan kemudian yang terakhir itu disebut ciri orang yang bertakwa, al-isti'dad liyaumir rahil, iaitulah bersiap sedia persiapan yang dibawa pada hari perjalanan hidup kita untuk menuju ke akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, itu 4 tanda ya orang yang bertakwa, subhanallah. Itu yang kita boleh nilai sebenarnya, bukan nilai pada orang ya, tapi nilai pada diri kita sendiri, pada penonton sekalian. Baik Ustaz, Hafizi Hafiz di Facebook kata beliau, soalan beliau, apakah tanda Ramadan kali ini amat bermakna dan membawa impak paling positif pada seseorang individu? Ada tanda-tandanya ke Ustaz? Masya Allah, sudah tentulah bila seseorang itu melakukan amal-amal yang salih, maka sudah tentu akan ada tanda-tanda yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma janganlah sampai tahap bila kita merasakan tanda tu ada pada diri saya, contohnya ada pada saya, kita pun rasa kagum, Allah telah pilih aku menjadi orang-orang yang salih, orang-orang yang bertakwa. Itu juga tidak begitu. Tapi syukurlah pada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kesempatan pada kita untuk merubah diary kehidupan kita ini daripada insan yang tidak baik menjadi insan yang baik, ataupun daripada insan yang salih, lebih daripada itu Allah kurniakan kepada kita. Apa tanda-tandanya? Di antaranya kita mudah untuk melatih lidah kita ini beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, astaghfirullahalazim. Kalau sebelum daripada itu suka untuk mencarut perkataan-perkataan yang keluar, tapi oleh kerana sepanjang bulan Ramadan kita dipenuhi dengan zikir, dengan Al-Quran kita membaca. Sebab bila bulan Ramadan ni, saya yakin di kalangan para muslimin dan muslimat, penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan rajin mengaji Al-Quranul Karim. Bila kita mengaji Al-Quranul Karim, insya-Allah automatically lidah kita akan terbiasa untuk berzikir dan mengingati Allah Subhanahu wa taala, kerana di dalamnya ada isti'adzah, kita minta berlindung dengan Allah. Di dalamnya ada keberkatan dengan kita menyebut bismillahirrahmanirrahim. Dan ayat-ayat contohnya dalam surah Al-Baqarah. Mereka yang membaca surah Al-Baqarah itu surah yang dapat mengelakkan daripada gangguan-gangguan syaitan dan sebagainya. Insya-Allah lidah akan terbiasa. Jadi salah satu di antara tanda yang menyebabkan seseorang itu meraih daripada hasil puasa yang dilakukan, antaranya mudah untuk menyebut kalimah istighfar, astaghfirullahalazim, dengan pelbagai bentuk sirah ataupun ungkapan-ungkapan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara salah satu tanda. Dan saya ingin menyebut ada satu kata-kata yang menarik, antaranya juga disebut oleh Hasan Al-Basri. Dia kata antara tanda seseorang itu diterima akan amalan-amalannya, khususnya di bulan Ramadan ini, di antaranya dia kata bertambah ziyadatut ta'ah, bertambah lagi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu tak rajin nak buat solat qabliyah ba'diyah. Tapi hari ini alhamdulillah mampu. Walaupun tak mampu nak buat seumpama Ramadan sekurang-kurangnya tanya dulu, solat tarawih ni berapa rakaat? 20 ke 8.
okey saya akan pilih 8 sebagai contoh. Tetap akan dilaksanakan 8. Masya-Allah. Dapat alhamdulillah ustaz. Hari pertama sampai kepada hari yang ke-28 saya dapat maintain melaksanakan solat sunat tarawih. Berapa rakaat? 8 rakaat alhamdulillah. Selepas daripada tamatnya Ramadan, tanyalah pada sesiapa, jarang ada kemampuan, hatta termasuk dengan tuan imam sendiri mungkin ya, tidak berkemampuan nak melaksanakan solat lepas isyak sebanyak 8 rakaat. Nak 4 rakaat itu mungkin 2, mungkin 4, mungkin 2. Dia berlaku demikian. Ala kulli hal, walau bagaimanapun, yang penting ada pertambahan ziyadatut ta'ah, bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada tak rajin sebelum Ramadan membaca Al-Quran, lepas daripada Ramadan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Ada semangat dan motivasi untuk membaca akan Al-Quran. Ketaatan kita semakin bertambah. Daripada sifat dahulu tidak suka untuk membantu masuk bulan Ramadan, kita menyantuni akan kalangan fakir miskin yang ada, cari alhamdulillah jumpa mereka, bantu mereka. Lepas daripada Ramadan itu perasaan itu timbul dalam diri kita untuk meneruskan sifat dan juga bantuan-bantuan seumpama itu, disebabkan kerana Ramadan yang telah pun kita lalui itu mengajar pada kita betapa payah dan susahnya orang-orang miskin untuk mencari rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala, yang hakikatnya Allah datangkan kita untuk membantu mereka sebagai contoh. Maka akhirnya menyebabkan kita terasa hati kita tersentuh, dan akhirnya mengajak kita untuk melakukan kebajikan-kebajikan, kerana kita yakin setiap kali kita membantu orang-orang yang susah dan miskin, di situ akan turun bantuan daripada Allah. Ibghuni fid du'afa fa innahum tunsaruna wa turzakuna bi du'afaihim. Carilah aku di kalangan orang-orang yang lemah, kerana kamu diberikan rezeki dan diberikan bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ada orang-orang yang susah dan juga lemah. Jadi itu di antara dua. Sebenarnya banyak lagi kalau kita nak melihat tentang perubahan-perubahan tersebut. Para penonton sekalian, kita nak terus dapatkan ilmu, kita nak garap ilmu untuk diambil cebisan-cebisan ilmu tersebut untuk dipaterikan dalam hati kita. Cumanya kita rehat seketika. Selepas ini tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Seindah kasih kami bawakan secara langsung pada pagi ini. Kita bicarakan tentang bermaknakah Ramadan ini bersama dengan yang berbahagia Ustaz Firdaus Subhi. Baiklah para penonton sekalian, di penghujung Ramadan ini menjadi satu kelaziman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bermunajat, kemudian berdoa dan juga beriktikaf. Tujuannya hanya satu, untuk menggapai redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus konsisten, terus berusaha untuk mencapai redha Allah, seperti mana yang Ustaz sebutkan tadi, untuk mencapai taqwa Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, tak salah sibuk untuk persediaan menyambut Syawal, insya-Allah. Baiklah Ustaz, bila kita bicarakan tentang bermaknakah Ramadan ni, saya suka untuk tanyakan juga dari sudut akhlak. Ialah ibarat bagi mungkin yang menonton ketika ini ada sahabat-sahabat kita yang bekerja di jabatan-jabatan kerajaan. Apabila dihantar kita untuk berkursus selama 2, 3 hari atau 5 hari, apabila pulang dari kursus, tiba-tiba masih lagi mengamalkan perangai yang sama, cara kerja yang lapuk. Jadi menyebabkan kita boleh menilai bahawasanya kursus itu tak berjaya kepada individu tersebut, walaupun pelbagai modul yang ada. Itu dari sudut pekerjaan. Dari sudut madrasah Ramadan, kursus Ramadan ini pula, adakah wujud juga kesan hasil yang positif sepatutnya ada pada akhlak? Silakan Ustaz. Terima kasih Da'i Hadari. Berkaitan persoalan akhlak ataupun disebut sebagai adab, dia merupakan salah satu daripada 3 poin asas dalam agama Islam itu sendiri. Baik. Yang pertama bila sebut dengan iman, dia berkait tentang soal kepercayaan dan keyakinan yang ada pada diri seseorang. Bila sebut saja tentang Islam, praktikal dari sudut amalan-amalan yang telah pun diperintahkan oleh Allah daripada amalan-amalan fardu ataupun amalan-amalan nawafil, sunat. Sementara yang ketiga yang disebut dengan nama ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Semua di kalangan kita menghafal dan mengingat akan kata-kata tersebut. Jadi kita menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita berada ataupun seakan-akan kita merasakan pemerhatian Allah Subhanahu wa taala dalam setiap tindakan-tindakan ini. Dan itulah asas utama saat ketika kita berpuasa.
Sebab apa puasa itu dinamakan diberikan dari sudut balasannya itu oleh Allah. Allah tak berikan berapa markahnya. Contoh kalau katakan bab kita menderma dan bersedekah. Saat ketika kita bersedekah itu Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah itu seumpama mereka menanam benih, melahirkan 7 tangkai. Setiap satu tangkai ada 100 lagi benih-benih bercambah berikutnya. Pula. Maknanya sekurang-kurangnya 700 kali ganda. Tapi bab puasa ni, apa Rasulullah kata? As-siyamu li wa ana ajzi bih. Ya. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Setiap amalan anak Adam itu baginya ada pahala yang diberikan oleh Allah, melainkan puasa aku yang akan balas. Kerana puasa itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kaitannya? Sebab puasa ni tak nampak. Orang tak tahu yang kita puasa, melainkan kita bagi tahu aku puasa. Contoh kalau katakan bulan Ramadan memanglah nampak orang Islam semua puasa belaka. Tapi bila berlaku di luar daripada Ramadan, puasa 6 sebagai contohnya. Hari raya pertama tak boleh kita puasa. Masuk hari raya yang kedua kita puasa. Jadi saat ketika itu kita bagi tahu pada kawan aku puasa hari ini sebagai contoh. Orang boleh tahu sebab kita bagi tahu. Kita bagi tahu. Tapi di saat ketika tidak diberitahu, hanya antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya itulah dia namanya akhlak. Maknanya kita ada jujur dengan diri kita. Ya, dan pada saat yang serupa kita meletakkan segala amalan yang kita lakukan itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah yang berlaku sepanjang bulan Ramadan yang kita lalui. Baca Al-Quranul Karim tidak semestinya dengan beramai-ramai. Ya, kita baca juga kadang di rumah bersendirian, malam kita membaca menitiskan air mata. Hanya kita yang tahu. Hanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu kaitan antara akhlak, hubungan kita dengan Allah. Bukan hanya sekadar kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang mengatakan di saat ketika kita berpuasa jangan bercakap dengan perkataan yang kotor, jika tidak manfaat, tak ada erti berpuasa, lapar dan juga dahaga. Apa maksudnya? Rasulullah nak mengajar kepada kita supaya jaga pertuturan mulut, kerana lidah ini dia cukup bahaya. Lidah ini adalah merupakan senjata yang dia boleh memberikan kebaikan dan dia juga boleh memberikan keburukan kepada manusia itu sendiri, ya, sehingga ada dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah mengatakan man yadmanu lima baina lihyaihi wa ma baina fakhidhai admanu lahul jannah. Barang siapa yang mereka ini dapat memberikan jaminan untuk mengawal mulutnya dan juga kedua pahanya yang bermaksud kemaluannya itu, aku jamin dia untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa Rasulullah mengatakan demikian? Disebabkan kerana kedua-duanya bukan satu kerja yang mudah. Mulut, selagi mana kita memiliki mulut dan mampu bercakap, kita akan bercakap dan bertutur. Jadi sebab itu dalam bab tersebut memang akhlak adalah perkara yang cukup penting, dan ini termasuk di antara sebab baginda sallallahu alaihi wasallam diutuskan di muka bumi ini. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Adapun aku diutuskan oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak yang ada pada diri manusia. Rasulullah tak sebut nak sampaikan amanah daripada Allah, perintah-perintah, tapi Rasulullah kata untuk memperbetulkan semula akan akhlak yang berlaku di kalangan manusia itu sendiri. Berkaitan dengan akhlak. Berkaitan dengan akhlak itu sendiri. Allahu Akbar. Itulah. Bagaimana? Adakah akhlak kita telah terbina, telah terbentuk sepanjang Ramadan ini? Hanya kita yang dapat nilai peribadi kita. Baiklah Ustaz, kita nak raikan soalan ni dari Sungai Buloh ni. Tak tahulah beliau beraya di mana ni. Haji Ismail Man Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai dan Ustaz. Okey, soalan saya pagi ni tanya Ustaz. Silakan. Okey, adakah ungkapan bermaknakah Ramadan ini akan boleh menjadikan seseorang itu lebih bersedia dan sentiasa beristiqamah melakukan amalannya dengan bersungguh-sungguh? Itu je soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan pasca Ramadan Ustaz. Istiqamah dalam setiap amalan. Macam mana Ustaz? Terima kasih kepada Haji Ismail Mak Isa atas soalan yang sentiasa diambil perhatian oleh beliau pada setiap rancangan Tanyalah Ustaz ini. Jadi dari sudut topik yang kita bicarakan, apa yang sebenarnya kita mahukan? Hakikatnya, apa yang kita nak bicarakan ini, kita nak meletakkan sifat istiqamah yang mampu untuk kita bina dalam diri kita, walaupun tidak semuanya kita mampu. Tetapi dalam saat ketika kita tidak mampu untuk melakukan semuanya, nak membaca Al-Quran 30 juzuk di luar daripada Ramadan bukan mudah, nak melaksanakan ibadah qiyamil lail setiap malam bukan satu kerja yang mudah, apa lagi? Macam-macamlah nak membantu orang setiap hari, kita nak keluarkan wang membantu orang di selain daripada Ramadan juga adalah satu kerja yang bukan mudah. Tapi sekurang-kurangnya ada sedikit yang kita mampu, kerana dalam kaedah ulama mengatakan mala yudrak kulluhu la yutrak julluh.
Sesuatu yang tidak boleh dapat semuanya, semua. Jangan ditinggalkan semuanya. Ya. Adalah sedikit kesan daripada apa yang mampu untuk kita laksanakan di luar daripada Ramadan. Yang penting istiqamah. Yang penting kita tetap dan kekal melakukan kerja tersebut. Mungkin di luar daripada Ramadan kita mampu untuk membaca Al-Quran 2 muka surat secara konsisten. Maksudnya secara kekal, hari pertama 2 muka surat, hari kedua 2 muka surat, dan berikutnya alhamdulillah, syukur pada Allah, maknanya sudah ada pertambahan dari sudut ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu setiap malam sebelum tidur membaca surah Al-Mulk, maka kita biasakan dengan bacaan tersebut berterusan. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang kita harapkan. Sebab itu dalam saat ketika kita berada di bulan Ramadan, antaranya mohonlah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak, kerana Ramadan adalah waktu yang paling mustajab untuk Allah mendengar setiap rintihan-rintihan, setiap permintaan-permintaan dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang kita selalu disebut oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, tanya kepada Rasulullah 10 malam terakhir ini doa apa? Jadi akhirnya Rasulullah ajar, Allahumma innaka afuwun karim, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pengampun, ya, kamu sayangkan, engkau menyayangi akan keampunan, maka ampunkanlah dosa yang aku lakukan. Dengan hilangnya sedikit dosa-dosa yang ada pada diri kita, mudah-mudahan ia mempermudahkan kita ini untuk terus menjadi insan-insan yang kekal melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itu yang kita nak, konsisten dan berterusan. Ya. Para penonton sekalian, bila sebut berterusan ni, amalan dalam bulan Ramadan ni bukannya bermusim. Yang bermusim tu bola sepak je, Piala Dunia, ya. Musim Piala Dunia 4 tahun sekali. Jadi Ramadan, segala apa yang amalan kita lakukan janganlah ada musim pula, ya. Baiklah, Dia ada satu kata-kata menarik, satu kata-kata daripada para ulama. Dia kata apa? Man kana ya'budu Ramadan fa innahu qad fat, wa man kana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Ramadan, Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Betul. Tapi barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya untuk Allah, maka Allah itu maha hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Kita nak ibadah kita pada Allah, bukan kita mengabdikan diri kepada Ramadan semata-mata. Itu satu kata ulama yang sangat hebat. Ustaz, Intan Zurina di Facebook katanya, bila ada 2 soalan ni, bagaimana mahu mengimbangi perasaan bersangka baik, husnuzan dengan Allah, melawan meragui sama ada segala amalan kita di Ramadan ini bermakna dan diterima oleh Allah. Terima ke tidak sebenarnya ni? Macam itulah soalannya. Yang kedua, adakah perasaan ragu-ragu tentang Ramadan kali ini bermakna atau tidak merupakan permainan syaitan untuk melemahkan semangat ibadah kita? Ada kaitan ke dengan bisikan syaitan, Ustaz? Jadi mungkin kita boleh rangkulkan juga untuk satu jawapan, Ustaz. Baik, dalam bab persoalan, terima kasih kepada saudari Intan Zurina atas soalan yang dikemukakan. Bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala itu memang satu perkara yang dianjurkan dalam Islam. Ya, ana inda dhanni abdi, ya, sesungguhnya aku bersama dengan sangkaan-sangkaan hamba-Ku dengan aku ini. Disebut oleh Nabi SAW dalam hadis kursi tersebut. Artinya, kalau kita bersangka baik dengan Allah, maka Allah juga akan bersangka baik dengan kita, dan begitulah sebaliknya, jika kita bersangka buruk dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah juga akan buruk sangka dengan diri kita. Sebab itu dalam hidup ni semua kita letakkan, bila kaitan kita dengan Allah, letakkan sangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang berlaku juga ragu-ragu dalam diri ini. Diterima dah amalan-amalan yang aku lakukan. Hakikatnya begitu. Setiap daripada manusia dia tidak akan timbul rasa yakin dengan apa yang dia lakukan. Tapi apabila kita melakukan satu perkara itu atas dasar ilmu, maka disitulah akan lahirnya kekuatan untuk kita beramal dengan amalan-amalan tersebut. Sebab itu paksi untuk melahirkan keyakinan itu sudah tentulah dengan menuntut ilmu, belajar ilmu. Yang kedua, perkara juga yang terpenting dalam hidup kita ni, memang hakikatnya kita akan menghadapi kepayahan dalam hidup. Sebagai seorang beriman tu pasti akan diuji oleh Allah. Bahkan disebut dalam surah Al-Mulk, Allah sebut dalam ayat yang kedua, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ihsan juga ada dalam ayat itu. Betul. Jadi Allah jadikan hidup kita di muka bumi ini kerana Allah nak menguji kita, siapa yang menjadi insan yang ihsan, ada memiliki sifat ihsan dari sudut mereka melaksanakan akan amalan-amalan tersebut. Sudah tentulah nak melahirkan sifat ihsan akan ada ujiannya. Salah satu di antara ujiannya itu adalah datang daripada syaitan. Syaitan akan bisikkan,
Ustaz, bulan Ramadan kan syaitan negari. Itulah soalannya tu macam mana tu? Tentang perkara tersebut. Memang dalam hadis banyak tafsiran yang disebut oleh para ulama berkaitan dengan hadis tersebut. Tetapi ada juga hadis yang mengatakan yang ditangkap itu disebut dalam hadis dengan kalimah maradatus syayatin. Kalimah maradatus syayatin ini maksud dalam bahasa kita mudahnya panglima-panglima syaitan sahaja. Syaitan-syaitan yang kecil ni terbebas juga. Yang perebet-perebet ni. Sebagian ulama mengatakan demikian sebab dalam hadis sebagian hadis itu disebut dengan kalimah maradatus syayatin. Tak disebut dengan syayatin sahaja tapi disebut dengan maradah. Maradah ni memang syaitan yang ganas-ganas. Ya, apa gedebe ya. Okey. Bahasa dalam keadaan demikian tu yang memang gangster-gangster syaitan aja yang telah dibelenggu. Adapun syaitan lain tetap ada. Bisikan-bisikan itu berlaku dalam setiap gerak kerja hatta termasuk ibadah kita. Sebab itu kadang-kadang kita nak ibadah tak apalah tengok jam dah bangun dah pukul 3. Tapi tengok tak apa, tunggulah kejap nanti 3.30. Kita pun balik. Bangun-bangun subuh dah. Macam ada pengalaman saya sendiri je tu. Subhanallah. Jadi memang itu hakikat yang akan berlaku. Kerana memang dalam hidup kita ni kita tidak boleh nak mengelakkan daripada bisikan-bisikan daripada syaitan. Tetapi Al-Quran sendiri mengatakan asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Memang syaitan itu dia menjanjikan kepada manusia itu dengan perkara-perkara yang membawa kepada kepapaan, kemiskinan dan membawa kepada dosa. Itu memang hakikat kerja dia. Dia tak ada kerja lain. Manusia kerja banyak. Kadang kejap jadi DJ, dia akan berubah jadi pada kerja lain. Tapi syaitan ni kerja dia hanya tugasnya adalah untuk mengganggu. Tugasnya adalah untuk menggoda dan membawa mereka ini untuk duduk bersama-sama dengan mereka itu di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Itulah banyak pula saya dengar suara-suara termasuklah arahan daripada penerbit kita ni, tapi tak apalah. InsyaAllah Ustaz, banyak lagi kita akan kongsikan, terutamanya kejap je lagi saya nak tanya berkaitan dengan Al-Quran dan Ramadan ni. Cumanya kalau nak tahu soalan dan jawapannya nantikan selepas ini. Terus setia bersama kami Tanyalah Ustaz Indah Kasih. Biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, pagi ini kita disatukan dalam satu perbincangan, satu wadah perbincangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, seindah kasih, yang mana kita nak sama-sama dapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala melalui majlis ilmu yang hari ini kita bincangkan tentang bermaknakah Ramadan ini. Dan kita sangat bertuah para penonton sekalian, saya dan anda, kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Firdaus Subhi. Baik Ustaz, bila sebut tentang makna Ramadan ni, Ramadan bila sebut tentang makna Ramadan itu juga ada kaitan dengan Al-Quran. Sebab surah Al-Baqarah ayat 185 pun dinyatakan, Allah menyatakan terang benderang bahawasanya bulan Ramadan ini diturunkan padanya Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Jadi mungkin soalan saya ini mewakili para penonton di luar sana lah. Melazimi Al-Quran sepatutnya menjadi amalan berterusan, bukannya bermusim, iaitu bulan Ramadan sahaja. Jadi mungkin Ustaz, apakah komen Ustaz? Terima kasih. Bila kita bicarakan berkaitan dengan Al-Quran, Al-Quran ni bukan kitab untuk kita belajar. Kalau belajar ni tahun 1 dia ada kitab dia, naik tahun 2 kitab tu ditinggalkan. Begitu juga bila masuk sampai kepada peringkat degree, ijazah, maka kita akan ada syllabus. Betul. Apa ni yang akan dipergunakan, dan syllabus tu dah tak guna pakai dah bila dah lulus dah. Masuk semester seterusnya tak jumpa dah. Simpan dah. Tu bila ditanya dulu belajar apa, terlupa dah. Tapi Al-Quran tidak begitu. Al-Quran diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita sentiasa duduk bersama dengannya. Kita ada bersama dengannya. Kerana Al-Quran ini dari sudut syafaatul Quran itu bukan hanya sekadar terbatas semasa berada di hari akhirat. Tapi di dunia sendiri pun Allah Subhanahu Wa Taala berikan jaminan, kerana ada di dalam ayat suci Al-Quranul Karim Allah sebut inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan akan zikir iaitu Al-Quran dan kami yang memeliharanya. Allah sebut wa inna lahu lahafizun. Itu ayat taukid tu, ayat kuat, ayat kenyataan yang kukuh, jami' dan juga mani'. Dengan maksud Allah menyebutkan satu kekuatannya dengan ada inna. Inna tu apa ni di antara harfut taukid lah, huruf-huruf untuk menguatkan. Dan kemudian ada lamut taukid dan juga hafizun. Allah tidak menggunakan kalimah perbuatan, tapi Allah menggunakan lam taukid lah Ustaz. Lamut taukid. Dan kemudian hafizun Allah menggunakan ismul fa'il ataupun kata nama lah. Jadi kata nama ni ulama mengatakan dia memberikan maksud lis-subut wad dawam, benda yang sabit, yang kekal dan berterusan. Maknanya
Bukan sekadar Al-Quran itu akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala di saat ketika adanya di muka bumi sebelum berlakunya kiamat, tapi sebaliknya orang yang menjaga Al-Quran, Allah akan menjaga kehidupan mereka. Biarpun mungkin tidaklah kaya, biarpun mungkin tidaklah sehebat gambaran yang dibayangkan oleh manusia semasa berada di dunia, tapi kehidupan mereka sentiasa ada jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kelebihan kita menjaga Al-Quran. Dan kerana itu Rasulullah mengingatkan pada kita agar sentiasa membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Satu. Dan yang kedua, Al-Quran ini tujuannya nak mengingatkan semula kita, sebab Al-Quran itu adalah panduan hidup kita yang tidak akan berubah dari sudut undang-undangnya. Tadi Da'i Hadari ada menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Allah sebut ayat itu tak habis lagi tu. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pertama, Al-Quran itu tujuannya adalah untuk memandu kehidupan kita. Sejauh mana kita telah menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan dalam hidup. Sebab hidup kita ni memanglah bila sebut dengan manusia ni, kejap lupa, kejap ingat. Tapi lupanya lagi banyak daripada ingat. Lagi banyak lupa, Ustaz. Lagi banyak lupa daripada kita ingat, maka Al-Quran akan mengingatkan kita. Dan ingatan daripada Al-Quran itu menarik. Ada kalanya Allah mengingatkan kita dalam bentuk menentukan ayat hukum, halal dan juga haram, berdosa ataupun mendapat pahala. Ada kalanya Allah bawa cerita dalam bentuk soalan. Allah timbulkan soalan bukan untuk dijawab, tapi nak membangkitkan dalam diri kita ini supaya kita berfikir dan kita merasai soalan itu dikemukakan kepada kita. Dan ada kalanya dalam Al-Quran Allah tak bawa dalam bentuk soalan, tapi Allah bawa dalam bentuk tamsilan, contoh-contoh yang menarik. Umat terdahulu, ucapan-ucapan yang baik itu seumpama apa, pokok yang begitu kukuh dahannya sehingga menyebabkan akarnya begitu mendalam dan rantingnya sampai ke langit, itu disebut dan dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa? Kita dapat melatih ucapan-ucapan, tutur kata kita dengan perkataan yang baik. Termasuklah Allah bawa bicara tentang umat-umat yang tidak ada cerita dan sejarahnya yang dicatatkan, tapi Allah bawakan dalam Al-Quran sebagai peringatan-peringatan pada kita agar tidak kembali mempunyai sikap-sikap dan sifat seumpama mereka. Cantiknya bahasa Al-Quran. Sebagai contoh, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Allah nyatakan Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Apakah Al-Qari'ah itu? Masya Allah. Ditanyakan kembali kepada pembacanya sendiri, ya Ustaz ya. Okey, Ustaz, kita ada pemanggil di talian ketika ini, Ilyas Abu Bakar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilyas Abu Bakar dari Hitam. Ya, apa khabar orang yang hitam? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Semoga da'i dan juga bahagia ustaz diberi kesihatan yang amin. sihat dan dirahmati amin. oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Okey, silakan dengan soalan Cik Ilyas. Soalan dia di sini, bermaknakah Ramadan ini kita dah melakukan yang terbaik, melakukan apa yang disuruhan Allah seperti solat, segala-galanya dah berlaku dengan orang kata dengan penuh keimanan. Tapi bagaimana pula Ustaz nak minta pencerahan daripada Ustaz hubungan dengan adik-beradik ni? Apakah kalau memutuskan silaturahim tertolaknya segala amalan? Kita bimbang dengan apa yang Nabi Muhammad SAW sabda, kalau kita keluar daripada Ramadan ini tidak mendapat ampunan, maka sia-sialah Ramadan ini. Minta pencerahan kepada Ustaz supaya bernasihat pada kami, saya juga dan pada semua yang mendengar ni, supaya atau menghubung balik silaturahim antara adik-beradik ini supaya Ramadan ini kita dapat lebih bermakna lah atau dapat pahala. Minta pesan itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Ilyas kita bertanyakan satu soalan yang dekat dengan diri kita. Hablum minallah dah cantik dah Ustaz. Jaga sepanjang Ramadan ni. Hablum minan nas pula. Adik-beradik bergaduh. Alung balik ke? Kalau Alung balik kampung ni saya tak balik. Alamak, bergaduh teruk tu. Macam mana Ustaz? Terima kasih kepada Haji Ilyas atas soalan yang dikemukakan. Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya sekadar hubungan kita dengan Allah, tapi Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia juga berkait rapat dengan hablum minan nas, hubungan kita juga dengan manusia. Ada dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat dia bertanya kepada Rasulullah tentang kisah seorang wanita. Malamnya sebagai seorang yang menghidupkan malam, qiyamul lail, di waktu siangnya dia berpuasa, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia suka untuk menyakiti tu'zi jiranaha. Dia suka untuk menyakiti jirannya. Jiran-jiran. Bercakap dengan percakapan yang kotor, dia sakitkan. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengatakan hiya min ahlin nar.
dia terdiri daripada kalangan ahli neraka Allah Subhanahu wa Walaupun taala. ibadahnya bagus. Walaupun ibadahnya bagus. Sebab itu dalam kehidupan kita ini, kita perlu jaga salah satunya hubungan kita dengan manusia. Biarlah orang nak buat buruk dengan kita, tapi jangan kita balas mereka itu dengan keburukan. Sifat pemaaf itu adalah sifat ciri orang yang bertakwa. Kita nak hasilkan Ramadan ni dengan sifat orang yang bertakwa. Dan salah satunya Allah sebut wal kaziminal ghaidha wal afina 'anil nas. Dapat tahan marah kita, dan yang kedua dapat memaafkan manusia atas kesalahan yang mereka lakukan. Biarpun mereka yang bersalahnya mereka, tapi tetap sahaja kita memiliki sifat tersebut. Itu di antara sifat yang dipohon. Kemudian bila kita berbicara tentang perbalahan yang berlaku di kalangan ahli keluarga ni, cukup satu perkara yang perlu untuk diambil perhatian. Kita nak hidup kita bahagia. Kita nak dalam hidup kita ni rezeki diluaskan oleh Allah. Orang yang memutuskan hubungan silaturahim, dalam hadis riwayat daripada Imam Muslim, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yubsata lahu rizquhu wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah." Barang siapa yang berminat untuk Allah hamparkan rezeki dalam kehidupan, dan barang siapa yang berminat Allah panjangkan usia. Dua-dua perkara ini kita nak dalam hidup. Allah panjangkan usia kita, kalau boleh bertemu lagi nanti pada bulan Ramadan yang tahun akan datang. Dan kita mengharap juga kalau boleh rezeki kita ni Allah berikan lagi lebih daripada apa yang kita miliki. Itu harapan daripada setiap kita. Tapi kita tidak menjaga tentang soal hubungan antara adik-beradik, di antara kaum kerabat, yang akhirnya kedua-dua tawaran yang disebutkan oleh Nabi SAW tidak kita peroleh. Bahkan lebih teruk daripada itu, Allah sebut dalam surah Muhammad, saya terlupa kalau tidak silap dalam ayat yang ke-20, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan fahal asaitum in tawallaitum fahal asaitum in tawallaitum fil ardi, dan dalam ayat itu Allah mengatakan, apakah kamu berusaha di saat ketika kamu memalingkan diri dengan melakukan kerosakan di muka bumi Allah, wa tuqatti'u arhamakum, dan kamu memutuskan hubungan silaturahim sesama kaum kerabat kamu itu, ya, akhirnya Allah sebut apa dia? Ulaikal ladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Mereka itu adalah merupakan orang-orang yang Allah laknat ke atas mereka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila Allah kata Allah laknat itu, bukan macam bahasa kita kata laknat dia. Bahasa lah keluar daripada mulut kita tu percakapan yang kotor lah. Macam-macam perkataan. Laknat daripada Allah. Allah tarik rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Lagi berat. Dia kaya mungkin, dia rasa seronok, tapi tidak memberikan ketenangan dalam hidup. Apapun perkara yang diraih dalam kehidupannya, jawatan yang diberikan, semakin stres dengan jawatan umur tersebut. Yang panjang. Umur yang panjang, tapi tidak memberikan apapun kebaikan dalam hidupnya. Allah tambahkan lagi kesusahan dan kepayahan. Itulah anak daripada Allah. Dan bukan sekadar itu, Allah tambah lagi fa'asammahum wa a'ma absarahum. Allah jadikan mata mereka itu buta, dan juga telinga mereka itu pekak, dan mata mereka itu buta. Innalillah. Dan pada saat ketika itu, maksud telinga mereka pekat ni apa? Payah nak terima nasihat. Orang bagi nasihat tak nak diterima, ya, apatah lagi. Dia buat lawak lagi ada Ustaz. Kadang-kadang bukan sekadar lawak, mempermain-mainkan lagi orang yang berkata dalam keadaan demikian. Bahkan pada saat yang serupa, mata mereka itu dibutakan oleh Allah dengan maksud melihat segala bentuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tak terasa dalam dirinya untuk timbul rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Itu dia satu ingatan, bukan sekadar untuk anda, terutamanya juga untuk saya di sini. Allahu Akbar. Jadi insya-Allah mudah-mudahan tidaklah hanya kita menjaga hubungan kita dengan Allah, tetapi mustahak juga dan perlu, wajib kita ambil peduli untuk hubungan kita sesama manusia kita jaga. Baik Ustaz, Rahimah Saud, kata beliau, patutkah seseorang yang telah berpuasa selama sebulan Ramadan membuat ukuran sendiri sama ada amalannya telah bermakna? Dia boleh duga tak? Ataupun dia boleh bagi tahu kat orang tak? Alhamdulillah tahun ni nampaknya 2023 amal aku diterima. Boleh ke tidak Ustaz ya? Jika penilaian kendiri itu positif, tidakkah perbuatan itu akan menjerumuskan dirinya ke dalam sifat ujub dan riak? Terima kasih kepada Puan Rahmah Saud atas soalan tersebut. Boleh tak kita mengukur berapa tinggi dan banyaknya amalan yang telah pun kita lakukan? Kita tidak tahu sebenarnya tentang amalan kita ni berapa banyak, dan kita tidak tahu apakah amalan kita diterima oleh Allah. Tapi yang penting sifat khauf dan raja itu perlu ada. Apa maksud sifat khauf dan raja? Pertama, sifat takut kita kepada Allah atas mungkin amalan kita tidak diterima, dan kemudian yang kedua, raja, kita mengharap pada Allah Subhanahu wa taala supaya amalan-amalan kita ini menjadi asbab
untuk melayakkan kita diterima sebagai insan-insan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan erti kata yang lain, tak boleh kita nak memuji diri kita ini. Allah sebut dalam Al-Quran sendiri, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jadi Allah nyatakan dalam ayat tersebut, janganlah kamu sucikan diri kamu, janganlah kamu puji akan diri kamu, bahawa Allah bahkan disebut huwa a'lamu bimanittaqa, Allah lebih mengetahui siapakah orang yang lebih bertakwa. Dalam surah An-Nur ayat 21, Allah menyebutkan di hujung ayat itu, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Kalaulah tidak kerana limpahan kurniaan daripada Allah dan juga rahmat daripada Allah ke atas kamu, mazaka minkum min ahadin abada. Tak ada seorang pun di kalangan kamu itu yang mampu untuk menyucikan dan membersihkan jiwanya ya, daripada gangguan. Ayat itu sebenarnya berkaitan dengan godaan-godaan syaitan. Tak ada seorang pun yang akan mampu. Tapi kita mampu sebab apa? Kerana ada limpahan kurniaan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita serah pada Allah. Alhamdulillah, Allah berikan kita ni kekuatan di bulan Ramadan, mampu untuk menghatam 30 juzuk Al-Quran, bukan sekali, 2 kali kita mampu. Qiyamil lail, kalau 8 rakaat di waktu lepas daripada solat Isyak, 1/3 malam yang terakhir mampu sekurang-kurangnya 6 rakaat contoh. Katakan demikian, kita mampu untuk melaksanakan, ucapkanlah alhamdulillah, syukur pada Allah, pujian itu adalah layak dan milik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya dalam soalan tersebut, apakah dengan sangkaan dengan sifat seumpama itu akan menimbulkan rasa ujub dalam diri? Riak. Jawapannya sudah tentu. Ya, ada dalam diri kita. Riak ni bagaimana? Nak melihat supaya orang memuji kita, maka kita lakukan amalan tersebut. Ujub ini adalah perasaan bangga diri dalam diri kita di atas sebab kelebihan-kelebihan yang telah pun kita lakukan. Dan dalam hal ini, saya teringat sebuah hadis riwayat daripada Al-Bazzar. Baginda Rasulullah SAW pernah menyebutkan, salasun minal muhlikat. Ada 3 perkara yang boleh menghancurkan diri seseorang itu. Yang pertama, yang salah satu di antara 3 itu, i'jabun nafsi, i'jabul mar'i bi nafsi, iaitu rasa kagum diri seseorang itu terhadap dirinya ketika itu. Seseorang itu kagum dengan kelebihan yang ada pada diri. Kalau perasaan itu ada, ia membawa kepada kehancuran dan kerosakan amalan-amalan yang kita lakukan di sepanjang kehidupan kita itu sendiri. Allahu Akbar. Itu ya, satu mungkin satu teguran yang saya yakin para penonton sekalian sebenarnya ada dalam benak fikiran kita. Kita tertanya-tanya apakah amalan kita diterima. Tetapi dalam masa yang sama, kena jaga hati supaya tidaklah kita dengan megah mengakui bahawasanya kita yang terbaik. Allahu Akbar. Baik Ustaz, lagi kita akan kongsikan, termasuklah sekejap je lagi saya nak tanyakan berkaitan dengan ialah pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan ini. Cumanya sekejap lagi Ustaz ya. Baiklah para penonton sekalian, terus bersama kami Tanyalah Ustaz seikhlas hati dan terus bersama dengan kami. Tiada istilah yang terlewat. Dalam yang penting adalah kita sentiasa improve diri. Better late than never. Ada orang yang mungkin umur 60 baru ada kesedaran. Tak apa, it's okay 60. Tuan-tuan, kita bukan ada persaingan perlumbaan pun. Siapa sampai cepat, siapa sampai lambat, tak. Yang penting adalah pengakhiran yang baik kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sepanjang Ramadan ini sepatutnya bersesuaian dengan tajuk yang dibincangkan oleh panel kita yang hebat tadi berkaitan bermaknakah Ramadan ini. Maka kita nak Ramadan ini sangat bermakna kepada kita agar kita menganggap ini Ramadan yang terakhir yang kita pulun sungguh-sungguh, pulun sampai tak relax, sampai orang kata Denny ni wayar putih ke apa ni, pulun sangat piak sampai orang kata macam tu, agar ini di antara ibadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang yang buat bisnes ni tuan-tuan, dia nak ROI ataupun return of investment yang terbaik, maka samalah Ramadan, bulan yang Allah ganjarkan amalan yang sedikit dilipat kali gandakan berkali ganda. Dalam suatu hadis sebut, amalan sunat dijadikan seperti amalan fardu. Yang fardu dilipat kali gandakan 70 kali ganda. Bayangkan effort cuma satu, Allah bagi 70 ganjaran. Kita kerja pergi sehari, bos kita bayar tiba-tiba gaji seperti 70 hari punya gaji. Kita tengok awak sampui tebal sangat, tanya kat bos kata ni gaji hang sebab Ramadan kita gandakan.
tuan-tuan, insya-Allah kita akan peluk cium buah tu, muah bunyi dia tuan-tuan. Maka sepatutnya Ramadan kita rebut buat benda yang sama dengan kita membuatkan rasa syukur, la in syakartum la azidannakum, melakukan ibadah sebanyak mungkin. Jadi sepanjang Ramadan juga 10 yang terakhir ni kami di Madat committed untuk buat segala jenis bentuk majlis ilmu yang bermanfaat. Bermula daripada sebelum subuh kita ada qiyamul lail 10 malam terakhir atau 4am club. Lepas tu ada kuliah subuh, ada kuliah duha, ada kuliah zuhur, ada kuliah asar, ada kuliah waktu tarawihnya, ada tadarus Al-Quran. Maka tuan-tuan mailah ambil faedah semua secara percuma. Dan yang best juga, kita ada sediakan makanan, hampir 100,000 pack makanan sepanjang Ramadan, bermula daripada Ramadan yang pertama hari tu sampai ni tinggal 2-3 hari yang terakhir pun. Maka jadikanlah Ramadan ini penuh makna kepada kita. Yang berdekatan saya jemput datang, yang jauhan saya jemput doa agar Allah bagi kemudahan. Semua dapat manfaat dan kebaikan. Kita bina syurga sama-sama di dunia dan bina syurga sama-sama di akhirat. Sama-sama berhimpun di dunia dan kita moga dimasukkan juga di akhirat dalam syurga yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik tuan-tuan, bila sebut tentang nak jadi sebahagian keluarga ni tuan-tuan, kalau boleh kita nak tuan-tuan semua ni yang rakan-rakan penonton Tanyalah Ustaz yang soleh-soleh belaka ni, yang saya tak mampu sebutkan nama tapi saya yakin tuan-tuan adalah orang-orang yang baik. Jomlah tuan-tuan kita bersama-sama dengan Madat Muntadah Dakwah Center, yang kita usahakan bukan takat sembang gajah terbang, tapi kita buat sampai jadi. Macam mana masjid yang tuan-tuan tengok ni tuan-tuan, mula dibina pada 12 bulan yang lepas. Tahun ni dah beroperasi dah. Hampir setiap malam penuh. Dan statistik menunjukkan majoriti jemaah yang datang pada masjid kita sepanjang Ramadan ni anak-anak muda. Daripada kalangan kanak-kanak sekitar 200 orang setiap malam konsisten. Remaja yang begitu ramai yang menguruskan hang cangkul, hang cuci, budak-budak muda belaka. Jadi kita railah mereka. Kita nak jadi kuat macam mereka tak ada daya kita. Orang besi tulang dawai kita ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Dah cak ayam sangat dah. Jadi kita bantu anak-anak muda kita. Ini masjid yang pertama ada playground kanak-kanak. Kita ada hotel dalam masjid. Kita ada fasiliti khas untuk anak-anak muda ini. Ada bilik gaming. Orang marah tu, Ustaz awak berbilik gaming. Tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan boleh halang anak tuan-tuan main game tak? Kita anak sendiri pun tak mampu nak kontrol. Mana mungkin nak kontrol 6 juta yang dikeluarkan oleh e-sport Malaysia berkaitan data pengguna yang ketagihan dengan gaming hari ini. Jadi when we cannot beat them, we join them. Kita duduk bersama dengan mereka, sediakan platform, tapi kita sediakan syarat kena salat berjemaah baru dapat tiket untuk masuk dalam bilik gaming. So dia orang commit. Alhamdulillah. Jadi kita sama-sama usahakan. Dan tuan-tuan, fasiliti yang kita sediakan bukan setakat masjid saja. Di sebelah masjid kita sedang bangunkan stadium e-sport, kita sedang bangunkan juga rumah warga emas, kita sedang usahakan juga dah siap piling dah ni. Fasa pertama 20% dah siap ke adalah tahfiz fasa yang kedua, sebab ada 6,000 permohonan yang sedang queue nak masuk ni. Tahun lepas, tahun ni kita hanya ambil 15 orang sahaja sebab tak ada kuota dah. Tahun depan kita harapkan dengan pembangunan fasa kedua disiap, kita boleh menampung sekitar lagi 250 orang pelajar yang akan masuk. Yang bestnya tuan-tuan, daripada rumah taman kucing kita ada 500 ekor lebih, daripada rumah warga emas, daripada tahfiz, daripada semua fasiliti yang ada ini dibekalkan secara percuma kepada tuan-tuan yang hadir. Dan tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak tuan-tuan jadi jom berinfak. Sembang banyak tak jadi tuan-tuan. Kita ada baki sekitar 1.4 juta yang kita perlu selesaikan dalam tempoh 10 hari ini kepada konsultan yang terlibat. Jadi konsultan tak kejan, tapi kita tak mau berhutang tuan-tuan. Kita bayar kepada mereka dengan jasa baik tuan-tuan semua. Saya tak mampu buat berseorangan, tapi saya kuat bila ada tuan-tuan penonton Tanyalah Ustaz yang menonton pagi-pagi ini. Kalau 1.4 juta kita kecilkan, kita cuma perlukan sekitar 14,000 orang yang menyumbang 100 atau 1,400 orang yang menyumbang RM1,000. 1,000 ni tuan-tuan akan jadi bekal jariah kita sampai akhirat. Semua yang menyumbang, tak kira whatever amount, akan diberikan 60,000 secara percuma. Tuan-tuan baca sampai Ramadan tahun depan pula tak habis. Jadi insya-Allah moga manfaat bersama. Tak ada duit pun tak apa, jangan risau tuan-tuan. Tetap kita bagi, minta saja pada nombor tertera atau ke madat.com. Mana yang menyumbang, jadi jom kita rebut 10 terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana terus menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan hari ini kita bicarakan dalam satu topik yang sangat dekat dengan kita, bermaknakah
Ramadan ini, dan perinciannya bersama dengan yang berbahagia Ustaz Firdaus Subhi. Baik Ustaz, saya nak memohon izin untuk bacakan sebuah hadis yang mana menceritakan tentang satu perkara yang kita nak kupas dalam bermaknakah Ramadan kita ini. Ketika Nabi SAW menaiki mimbar, baginda SAW bersabda, mafhumnya amin, 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 yakni sebanyak 3 kali. Baginda SAW ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, apabila engkau menaiki mimbar, engkau telah berkata amin, amin dan amin. Maka Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya, sesungguhnya Jibril alaihissalam telah datang kepadaku. Lalu dia, yakni Jibril berkata, barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi tidak diampunkan baginya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka serta dijauhkan daripada rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah wahai Muhammad, amin. Maka aku katakan amin. Dalam hadis ini, bagaimana yang dinyatakan mereka ini sangat-sangat rugi masuk bulan Ramadan tapi tak ada makna kerana tak dapat keampunan. Silakan Ustaz. Terima kasih. Soalan tersebut sebenarnya diambil daripada hadis riwayat daripada Al-Bazzar, kisah ataupun riwayat disebutkan oleh Imam Malik, Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, menyebutkan satu ketika Rasulullah naik di atas mimbar dengan 3 perkara yang ketika itu diaminkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya Rasulullah menyatakan, raghima anfum ri'in idza adraka Ramadan falam yughfar lah. Maka rugilah mereka bagi seseorang itu yang apabila dia dapat bulan Ramadan, dia dapat memasuki bulan Ramadan, kesempatan dalam hidupnya bersama dengan Ramadan, tapi tiba-tiba lam yughfarlah, dia tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Suatu peringatan yang cukup penting daripada hadis tersebut. Dengan harapan kita nak daripada Ramadan yang kita usahakan ini, kita nak hasil dan juga natijahnya. Apa yang kita nak natijahnya? Keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang paling penting. Tidak ada sesuatu yang lebih tinggi daripada keampunan, kerana dengan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab dan tiket yang melayakkan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu hadis ini memberikan satu ingatan yang cukup penting kepada kita sebagai insan-insan yang kerdil, manusia yang lemah. Maka apa kerja kita selagi baki daripada Ramadan ada bersama dengan kita, apatah lagi kita berada di penghujung daripada 10 hari yang terakhir. Rasulullah ajar pada kita ambil perhatian dengan 10 yang terakhir ini, sama ada waktu siangnya ataupun malam, walaupun disebut dengan malam tersebut kerana ada Lailatul Qadr. Malam, satu malam yang namanya malam Lailatul Qadr, amalannya itu lebih daripada 1000 bulan, dengan maksud kita beramal di saat ketika itu amalan kita umpama usia kita 83 tahun lebih. Itu kelebihan daripada amalan tersebut. Walau bagaimanapun, selagi Ramadan ada bersama dengan kita, tolong rebut peluang tersebut. Kalau kita melakukan kesalahan, segera untuk kita memohon ampun kepada Allah. Kalau sekiranya kita berselisih faham antara teman-teman kita, adik-beradik kita, segerakan untuk memohon keampunan. Walaupun mereka itu tidak memberikan respon dan juga jawapan, tak menjadi masalah. Tapi apa tindakan daripada kita? Dan pada saat yang serupa, mohonlah banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima kita seperti mana yang saya sebutkan tadi, dengan doa Allah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Sesungguhnya ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, ampunkan dosa kami wahai Allah, kamu cintakan akan keampunan, ampunkanlah dosa-dosaku ataupun dosa-dosa kami wahai Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang perlu untuk diambil perhatian dalam kehidupan kita sepanjang berada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan perubahan kepada kita di saat ketika keberadaan kita di luar daripada Ramadan itu sendiri. Allahu Akbar. Satu soalan yang mungkin dapat menjentik hati kita semua. Andai kata para penonton sekalian, sebaik sahaja habis Ramadan ini kita dijemput ilahi, adakah Ramadan kita kali ini Ramadan yang terbaik? Allahu Akbar. Satu soalan daripada Mariani Sabri, Ustaz. Katanya, saya nak tanya, bagaimana caranya untuk kita mengetahui bahawasanya Ramadan pada tahun ini bermakna kepada diri kita sendiri dan keluarga kita? Macam mana kita nak tahu, Ustaz? Okey, terima kasih kepada Puan Mariani Sabri atas soalan tersebut. Macam mana kita nak tahu bahawa Ramadan pada kali ini cukup bermakna dalam hidup kita dan juga keluarga kita?
cara kita nak mengetahui dengan melihat apa perubahan yang berlaku dalam hidup kita. Kalau Ramadan pada kali ini kita berjaya untuk mempersatukan, sebelum daripada itu mungkin ada berlaku keretakan hubungan dan sebagainya. Di bulan Ramadan dapat bersama, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dahulunya sebelum daripada bulan Ramadan kita terasa kontang hati kita dengan zikrullah, ya, rasa gundah gulana sentiasa berada. Masuk bulan Ramadan, Allah berikan kepada kita ketenangan, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sudah tentunya ia memberikan makna yang cukup penting. Cuma tinggal lagi dengan perkara-perkara tersebut, jangan kita bataskan hanya pada bulan Ramadan semata-mata. Tetap ia tidak akan memberikan makna Ramadan yang kita dambakan, Ramadan yang kita harapkan. Apa yang kita nak? Minta supaya kekal apa yang telah kita usahakan sepanjang bulan Ramadan, daripada amal-amal salih, daripada amal kebaikan yang kita lakukan itu, supaya amalan-amalan tersebut itu berkekalan sehinggalah di luar daripada bulan Ramadan. Tidak dapat keseluruhan, yang penting istiqamah dengan sedikit yang berjaya kita hasilkan sepanjang bulan Ramadan, maka itu akan memberikan makna dalam hidup kita tentang erti Ramadan yang telah pun kita lalui dalam kehidupan. Yang penting kita usahakan ada perubahan daripada hasil Ramadan yang kita lalui itu. Ya, itu dia sangat penting, Ustaz, ya. Okey, Ustaz, Kasih Nurul Shah pula bertanyakan, bagaimanakah atau macam mana status orang Muslim atau Muslimat yang berpuasa tapi masih kekal dengan kejahilan dalam hukum melanggar perintah Allah? Sebagai contoh, masih tidak menutup aurat. Kadang tu ada yang cakap, saya menutup aurat bulan Ramadan saja. Tiba-tiba bukan bulan Ramadan dah balik kepada asalnya itu kan. Masih pentingkan duniawi dari akhirat. Adakah puasanya bermakna atau sebaliknya? Adakah doa-doa orang yang jahil berpuasa ini Allah makbulkan doanya? Baik, terima kasih atas soalan daripada Kasih Nurul Shah atas soalan tersebut. Jadi bagaimana keadaan kita pula saat ketika kita melakukan amal puasa tersebut, maksiat juga tetap berlaku dalam kehidupan kita. Betul. Kita tidak menjaga tentang persoalan tersebut. Tentang soal amalan puasa, itu satu hukum yang lain. Dari sudut hukumnya, selagi mana dia melaksanakan amalan tersebut dengan menahan diri daripada makan dan minum, daripada terbitnya fajar shadiq sehingga terbenamnya matahari ketika itu, amalannya tetap sah, Allah terima. Tapi pada saat yang serupa, ada amalan-amalan lain yang tidak dilaksanakan, auratnya tidak dijaga, solatnya juga mungkin tidak dijaga, maka pada saat yang serupa ia juga menjejaskan dirinya dalam kehidupan. Sebab itu ada dalam satu ayat suci Al-Quranul Karim, saya terlupa ayat itu, tapi Allah mengatakan summa awrasnal kitab alladzi nastafainahu min ibadina. Sesungguhnya kami telah mewariskan kitab. Para ulama tafsir sebahagian besarnya mengatakan kitab itu adalah kitab Al-Quran kepada hamba kami. Dan kemudian Allah menyatakan ada terbahagi kepada 3 cabang manusia yang dapat mengambil manfaat daripada Al-Quran itu sendiri. Di antaranya disebut oleh Allah, faminhum sabiqum bil khairat biiznillah. Antaranya, saya terlupa susunan ayat itu, tapi Allah menyebut ada di kalangan mereka itu yang mereka berlumba-lumba dengan kitab yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, berlumba-lumba untuk melakukan arahan-arahan dan perintah daripada Allah. Ya, dan di antaranya disebut wa minhum zalimun li nafsihi. Ya, dan di antaranya di kalangan mereka itu yang mereka zalim terhadap diri mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak beramal. Ya, pada saat yang serupa mereka meninggalkan perkara yang dihalalkan oleh Allah, melaksanakan perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan ada satu lagi disebut, saya terlupa yang satu lagi ini, kumpulan manusia yang mereka buat perkara yang halal, perkara yang haram pun dilakukan dalam kehidupan mereka. Itulah hakikat dalam kehidupan manusia. Allah berikan kepada mereka Al-Quran, tapi tetap sahaja mereka tidak sempurna dan akhirnya mereka melakukan kerja-kerja yang halal dan juga yang haram dicampur adukkan. Maka di situ nanti akan timbul hukuman-hukuman yang sesuai untuk diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Ketaatan kepada Allah, Ustaz, ya, bukan boleh kita pilih dan mengikut waktu, Ustaz, ya. Sebab itu dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatas syaitan. Jadi jelas sekali daripada ayat itu Allah sebut, wahai orang yang beriman, bila dah masuk dalam Islam, jangan masuk separuh-separuh. Keseluruhan. Masuk keseluruhan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan ikut jejak langkah syaitan. Ya, jadi jelas sekali ayat itu memberikan kepada kita kepastian bahawa dalam Islam dia tidak ada pengagihan-pengagihan dan pilih-pilih dalam kerja-kerja ataupun amalan yang kita lakukan sepanjang kehidupan kita di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting yang wajib dilaksanakan dan yang sunat sebagai timpilan dan sampingan dalam kita beramal. Okey, Ustaz, kita nak raikan pemanggil di talian ketika ini. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Kongdai dan Ustaz. Ya, silakan Encik Muhammad Nizam ya. Ya, saya. Silakan. Ustaz, saya nak tanya Ustaz kalau saya tadi berkenaan dengan hubungan silaturahim. Kalau macam adik, bukan adik, abang, kakak suka mengadu domba, Allah. Buat provokasi terhadap contoh dengan saya lah kan. Apakah saya akan meneruskan silaturahim itu atau membiarkan mereka begitu saja dan saya cuba mengasihkan diri kan? Macam itulah soalan dia kan. Ya. Itu sajalah Ustaz dan Dai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz. Memang ini saya rasa situasi ini ramai yang sedang hadapi juga di luar sana. Bila kita sebut tentang hubungan adik-beradik ni, kadang-kadang tu ada terlibat juga ipar duai, mengadu domba. Kalau boleh tak senang tengok orang senang. Macam mana? Adakah kita ni kena terus positif, terus meraihkan, terus buat baik? Terima kasih kepada saudara Muhammad Nizam atas soalan tersebut. Pertama, kita kena ingat sifat mengadu domba itu adalah sifat warisan terdahulu. Dan Rasulullah sendiri menyebutkan, dabba ilaikum da'ul umam min qablikum, telah menjalar kepada kamu penyakit umat-umat yang terdahulu. Apa yang disebut? Rasulullah mengatakan al-hasadu wal baghdha. Sifat hasad dengki, mengadu domba itu kerana hasad dengki. Dan kemudian yang kedua, sifat saling benci membenci. Itu satu sifat yang berpanjangan. Maka Islam datang, Islam nak memberikan ilaj ataupun rawatan yang bersesuaian dengan penyakit yang sedang dihadapi ini, lantaran ada amaran daripada Nabi SAW. Pertama, Rasulullah satu ketika Rasulullah melalui jalan di kubur bersama dengan para sahabat. Akhirnya Rasulullah mengatakan ada dua kubur yang dilalui. Waktu itu Rasulullah kata innahuma la yu'azzaban. Ni dua-dua kubur ni dua-dua diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak lakukan dosa besar. Bukan dosa besar yang mereka lakukan, tapi ada perkara yang mereka lakukan. Salah satunya Rasulullah kata innahu yamshi fil ardi bin namimah. Dia berjalan di muka bumi ini suka untuk mengadu domba. Allah. Kerja mengadu domba ini bukan satu kerja yang ringan, tapi kerja mengadu domba ini dosanya juga diambil perhatian oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap mereka. Dia pergi beraya, dia mengadu domba pula setiap rumah. Allah. Dalam kubur sudah dikenakan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu belum lagi siksaan yang sedang menanti di saat ketika mereka dibangkitkan untuk bertemu dengan Allah. Apa respon kita? Itu soalan juga. Apa kita punya tindakan? Apakah kita perlu memboikot mereka ni? Adakah lawan kita adu domba balik? Maka pada saat yang serupa juga Rasulullah memberikan kepada kita suatu ubat, tips. Pada saat yang serupa kita perlu kepada mujahadah tersebut. Rasulullah kata apa? Laisal alwasilu bil mukafi. Bukanlah orang yang sentiasa berhubung itu dia dengan membalas sesuatu yang diberikan balasan kepadanya. Contohnya Da'i Hadari beri pada saya hadiah, saya balas balik dengan hadiah. Ya, bukan itu yang dikatakan orang yang sentiasa berhubung. Tapi orang yang berhubung itu walakinnal wasila, akan tetapi orang yang berhubung itu orang yang apabila diputuskan ikatan silaturahim, dia menyambung semula akan hubungan tersebut. Susah tu. Memang satu kerja yang susah, satu kerja yang payah. Tapi orang yang berjaya, maka dia memberikan satu keuntungan dalam kehidupannya ketika itu. Ya, kita nak jaga perasaan bukan mudah. Manusia ini dia bukan mesin yang boleh diatur seperti mana mesin-mesin biasa. Manusia ini, ya walaupun fitrahnya sudah ada, tapi nak mengatur dan mentarbiah fitrah itu bukan satu kerja yang mudah. Dia perlukan kepada latihan. Rasulullah SAW, kalau kita tengok pernah melihat cerita Rasulullah ni juga seorang pemaaf. Tapi baginda SAW memiliki perasaan yang kadang-kadang terluka juga sesudah dia memaafkan. Contoh kisah yang berlaku kepada Wahsy radhiyallahu anhu. Wahsy telah membunuh Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu dalam saudara baginda SAW dalam peperangan Uhud. Tapi pada saat yang serupa akhirnya Wahsy diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk Islam. Tapi apa berlaku? Ketika bertemu dengan Nabi SAW, dia telah mengiklankan dirinya sebagai seorang Islam. Rasulullah bila tengok wajah Wahsy, Rasulullah terbayang Sayyidina Hamzah. Akhirnya Rasul kata, Wahsy, kamu tolong pergi daripada aku maafkan segala dosa-dosa yang kamu lakukan. Tapi wajahnya itu masih lagi tidak mampu untuk dilihat oleh Nabi SAW atas perbuatan semasa zaman jahiliyah dahulu. Jadi memang ada perasaan seumpama itu, tapi jadilah manusia yang suka memaaf dan usahakan untuk kita mendamaikan, bukan untuk kita memecah belahkan. Orang yang berusaha untuk mendamaikan, dia juga akan mendapat pahala daripada usaha yang dia lakukan ketika itu, bahkan mendapat kelebihan serta keberkatan yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan. Masya-Allah. Artinya teman nak kabar sikitlah para penonton sekalian ya. Kalau nak elakkan gaduh adik-beradik ni, balik kampung nanti usahlah cerita pasal tanah pusaka ya. Baiklah, itu dia sekadar tips buat lawak sikitlah. Nantikan selepas ini perbincangan lanjut kita akan kongsikan Tanyalah Ustaz seindah kasih.
persiapan menyambut Syawal, jangan lupa banyak lagi peluang untuk kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya peluang memohon keampunan bersempena dengan hujung Ramadan. Jangan sia-siakannya, jangan tak buat apa-apa. Dan hari ini para penonton sekalian, kita kembali bicarakan, kita sama-sama dapatkan ilmu dan manfaat berkaitan dengan topik perbincangan kita, bermaknakah Ramadan ini, bersama dengan yang berbahagia Ustaz Firdaus Subhi. Okey Ustaz, kalau kita nak bandingkan, mungkin kita nak boleh gambarkan kalau bola sepak ni dah sampai hujung-hujung dah ni Ustaz. Jadi mungkinlah sebelum kita nak tiup whistle penamat ni, kita nak tahu jugalah dari sudut pendapat Ustaz berkenaan dengan kalau Ramadan bukan main lagi ni, alhamdulillah baguslah meramaikan masjid dan surau. Kira senyumlah AJK surau dan masjid tu, moris sentiasa habis. Masalahnya selepas daripada Ramadan, pasca Ramadan, tiba-tiba tinggal AJK aja Ustaz yang solat tu. Macam mana konsisten dalam meramaikan masjid dan surau tu? Masya Allah, ini di antara realiti yang berlaku. Namun bagi Imam dan juga Bilal, husnuzan jugalah mungkin. Yang datang selama ni bukan orang kampung tu. Yang datang tu jemaah daripada kampung-kampung yang lain. Itu habis husnuzan tu. Bila masuk sahaja hari raya, mereka balik kampung. Itu yang pertamalah. Kemudian yang kedua, menghidupkan masjid ini dia tidak hanya sekadar pada waktu Ramadan semata-mata. Oleh kerana baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut ahabbul biladi ila Allahi masajiduha wa abghadul biladi ila Allahi aswaquha. Rasulullah menyebut bumi yang paling disukai dan dicintai oleh Allah itu adalah masjid-masjidnya. Masya-Allah. Dan bumi yang paling dibenci oleh Allah, lokasinya itu adalah pasar-pasarnya. Sebab apa? Kerana ketika berada di masjid, pelbagai bentuk rahmat, nafahatur rahmah, titisan dan cebisan-cebisan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala menanti ke atas pengunjung-pengunjung. Ummarul masjid, artinya mereka yang mengimarahkan rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu saya nasihatkan kepada tuan-tuan, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hidupkan rumah Allah kalau kita ingin meraih keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita mahu untuk mendapatkan pelbagai bentuk kelebihan dan ganjaran-ganjaran yang disediakan oleh Allah sama ada di dunia maupun di hari akhirat, hidupkanlah rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Rumah Allah diadakan ataupun diwujudkan di muka bumi ini tidak lain sebagai tanda rahmat dan kasih sayang yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan. Apa kelebihannya? Cukup banyak. Kelebihan mereka yang menghidupkan rumah Allah ini, dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat menanti dan juga menunggu. Malaikat akan menjadi teman-teman rapat kepada malaikatullah. Itu sudah satu perkara yang menguntungkan. Idza ra'aitumul masjida idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Apabila kamu melihat seseorang itu yang seringkali berulang-alik, bukan hanya bulan Ramadan, Rasulullah sebut dalam keadaan umum, sama ada bulan Ramadan ataupun tidak, hidupnya seringkali berulang-alik dengan rumah Allah, maka saksikanlah dalam dirinya bibit-bibit keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk di dalam masjid itu sendiri, 4 kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Yang pertama, nuzulur rahmah, rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala Allah turunkan. Ghasyiatur rahmah, nuzulus sakinah, minta maaf, turunnya akan ketenangan. Allah bagi ketenangan ada di rumah Allah. Turunnya rahmat daripada Allah, Allah timpakan kepada kita kasih sayang daripada Allah. Dan pada saat yang serupa, hafathumul malaika, para malaikat akan menghamparkan sayapnya dengan maksud akan sentiasa menjaga orang yang menjaga rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya yang terakhir, nama kita akan menjadi nama pilihan ataupun VIP kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa zakarallahu fi man indah, kita akan dicatat dan disebut sebagai nama-nama yang akan disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan makhluknya yang bersama dengan Allah, tidak lain para malaikatullah yang bersama dan berdamping dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kelebihan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu jangan kita abaikan tentang kelebihan-kelebihan tersebut sebelum kita memejamkan mata untuk bertemu selama-lamanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Kalau boleh sentiasa bersama dengan masjid dan surau. Jangan pula nanti tiba-tiba Ramadan tahun depan baru jumpa. Tengok-tengok AJK lain, imam pun dah lain dah. Okey Ustaz, Ros Zack di Facebook, kata beliau, mengapakah hati kita berasa sedih dan sayu untuk meninggalkan Ramadan? Dan juga apakah tanda-tanda yang Allah menerima segala amal ibadah kita sepanjang bulan Ramadan? Terima kasih kepada Rozak atas soalan yang dikemukakan. Berasa sedih dengan meninggalkan Ramadan itu adalah di antara ciri-ciri
orang yang memiliki hati yang mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedihnya sebab apa? Ramadan berlalu dengan penuh pelbagai bentuk kelebihan-kelebihan, kita bersedih atas pemergian Ramadan yang meninggalkan kita. Dan inilah sifat ulama-ulama salaf yang terdahulu. Di saat ketika 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka berdoa supaya sampai bulan Ramadan, mengharapkan. Dan 6 bulan sesudah daripada Ramadan, lepas Ramadan 6 bulan berikutnya mereka menangis kerana takut amalan-amalan yang mereka lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat yang ada pada ulama-ulama yang terdahulu. Kita mewarisi sifat seumpama ini, maka ia merupakan satu kebaikan kepada kita, dan itu di antara tanda-tanda juga antara amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu beruntung kalau mereka yang bersifat demikian. Yang tak beruntungnya siapa? Yang seronok, dah tinggal 28 hari lagi, ada 2 hari lagi Ramadan akan berakhir. Dah berkira-kira di mana tempat dan lokasi yang hendak dituju, dan persiapkan pada malam ke-28 sudah disediakan sesuatu daripada perkara-perkara yang perlu untuk mereka raikan di saat menyambut bulan Syawal tersebut. Ini satu perkara yang cukup membimbangkan diri kita. Dan saat ini perlu untuk kita ubah persepsi seumpama itu dengan kita mengambil kesempatan daripada sakit-baki Ramadan yang ada, timbulkan rasa sedih kita atas pemergian tersebut. Takut-takut pada tahun yang akan datang kita merupakan orang yang tidak akan dapat bertemu untuk bertemu dengan Ramadan, kerana sudah daripada kematian kita sudah tidak ada lagi amal-amal yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarpun kita menangis dengan tangisan yang begitu banyak, tetap Allah tidak akan menerima. Masya-Allah. Ustaz, satu pesanan yang mungkin dapat membentuk dan berbekas di hati kita. Para penonton sekalian, kita berada dalam bulan Ramadan dan kita akan tinggalkan Ramadan ini bukan kerana hebatnya kita atau sihatnya kita, akan tetapi kerana Allah telah menjemput kita. Persoalannya, adakah Allah akan menjemput kita kembali untuk berada dalam bulan Ramadan tahun hadapan? Baiklah, sebagai pelantikan kita Ustaz, mungkin kita boleh bawakan satu mungkin pesanan daripada Al-Fadhil Ustaz, pelantikan kita sebagai insan yang mengharapkan segala amalan ini diterima dan bermakna untuk tahun ini. Apakah nasihat Ustaz? Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, sebagai pesanan awal, selepas tamatnya Ramadan, tolong kekalkan akan amalan-amalan yang kita lakukan, biar sedikit. Kalau tidak mampu untuk melakukan keseluruhannya, yang penting kita mampu untuk beristiqamah, kerana yang sedikit istiqamah itu lebih baik daripada kita meninggalkan keseluruhan daripada amal-amal yang kita laksanakan. Yang keduanya, duduk dan berdampinglah dengan para ulama. Tambahkan lagi ilmu-ilmu yang ada. Kalau tidak mampu untuk dalam tempoh masa yang lama bersama dengan mereka, ambillah sedikit tips ataupun ucapan-ucapan yang telah pun disampaikan oleh mereka itu sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Kerana manusia apabila kita membiarkan hati dan jiwa kita ini kosong, yang akan mengisinya adalah bisikan-bisikan daripada syaitan dan bisikan daripada nafsu kita sendiri, seperti mana yang disebut oleh Imam Asy-Syafi'i, nafsuka illam tashtagil fi haqqin syagalatka fi batilin. Jiwa kamu kalau kamu tidak isi dengan perkara yang hak, perkara yang baik, maka secara automatik dia akan diisi dengan perkara-perkara yang kotor dan juga buruk. Dan kemudian yang ketiga, latih dalam diri kita ini untuk menghafal zikir-zikir yang tertentu. Paling tidak ada satu zikir yang telah pun kita hafal sepanjang bulan Ramadan, dan kekalkan zikir tersebut. Kerana lidah apabila subur dengan zikrullah, hati kita ini akan menjadi subur dengan keimanan pada Allah. Bila hati subur, seluruh amalan-amalan yang akan kita lakukan itu, dia akan meningkatkan tahap dan kualiti amalan kita dengan lebih baik dan menjadi insan yang salih, insya-Allah. Jadi perkara-perkara tersebut perlu untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah terima Ramadan kita dan amalan-amalan kita sesudah daripada Ramadan, insya-Allah. Baik, insya-Allah. Baiklah, doa daripada Ustaz untuk memurnikan program kita pada pagi ini. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal siyamana, ربنا تقبل صلاتنا، ربنا تقبل قيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وكل حوائجنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Firdaus Subhayi kerana sudi bersama dengan kami. Insya-Allah kita akan bersama lagi Ustaz ya untuk perbincangan yang akan datang. Nak ucap juga taqabbalallahu minna wa minkum. Awal tapi ialah bila lagi nak jumpa Ustaz ya untuk selamat hari raya insya-Allah. Amin wa antum bi khair. Amin rabbal alamin insya-Allah. Baiklah para penonton sekalian, esok anda akan ditemani oleh sahabat saya Da'i Hakim yang mana kita akan bersama dengan Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Kita akan bincangkan tentang topik kita iaitu surah As-Saffat ayat 109 hingga 113. Para penonton sekalian, saya nak berpesan, janganlah bertelagah adakah raya tahun ini raya terkejut. Tapi terkejutlah jika banyaknya amal tapi tidak diterima dan Ramadan kita tidak bermakna. Na'udzubillahi min zalik. Saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.